Maka pada malam ni izinkan saya membawa dua kesalahan kita dalam memahami biografi Nabi SAW. Pertama sekali, masyarakat memahamkan bahawa Nabi ni tak pernah marah. Nabi ni sangat pemaaf. Bahkan bila ada kawan-kawan kita cuba bangun untuk marah, kita tegur dia, ente jangan marah, Nabi tak marah macam ente. Ente kena pemaaf, Nabi pemaaf. Takkan hidup kita tak boleh marah? Oh, dia kata tak boleh, Nabi tak pernah marah. Apa dalilnya? Pertama, orang selalu bersandarkan satu hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik, kuntu amshi ma'a Rasulillah wa alaihi burdun najraniyun ghalizun hasyiyati. Satu hari, kata Anas, aku berjalan dengan Nabi dan Nabi pakai kain buatan daripada Najran yang dia punya tepinya agak kasar. Tiba-tiba, kata Anas bin Malik, fa'adrakahu a'rabiyun fajabaza biradaihi jabzatan syadidatan. Cerita yang terkenal, tiba-tiba datang satu orang Arab Badui, dia tarik baju Nabi dari belakang. Mungkin baju Nabi ni dia punya lehernya macam teluk belanga agaknya. Bila ditarik daripada belakang, dia jadi tercekik. Kain pula kain kasar, macam kain linen kita yang kasar itu. Bila dia tarik, maka adalah berbekas kasar pada badan Nabi. Hasyiatur ridai min syiddati jabzatihi. Dek kerana kerasnya tarikan orang Badui ni tadi, sampai leher Nabi jadi merah. Jadi bila kata Anas bin Malik, orang tu bila dah tarik Nabi, Nabi sakit. Dia pun beritahu kepada Nabi, thumma qala ya Muhammad murli min malillah allazi indak. Wahai Muhammad, aku nak duit, aku nak harta. Apa susah sangat nak dapat bantuan, bagi aku semua duit-duit. Bagaimana reaksi Nabi ketika itu? Faltafata ilaihi fadhahika thumma amara lahu bi'ata'i. Baginda Nabi pandang saja Badui itu, fadhahika, Nabi ketawa saja, dan Nabi arahkan supaya diberikan sebahagian duit kepada Badui ini. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lalu kita pun menggambarkan baiknya Nabi, ya, orang tarik kainnya sampai begitu, dia relax saja. Ini satu. Dalil yang kedua yang selalu digunakan untuk menggambarkan Nabi ini penyabar luar biasa adalah juga riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, bainama nahnu fil masjid ma'a Rasulillah iz jaa a'rabiyun faqama yabulu fil masjid. Tiba-tiba kami sedang duduk dalam masjid, datang satu badui masuk dalam masjid. Dia pergi dekat satu corner, dengan izin dia buang air kecil. Bahasa kasar, dia kencing. Cerita juga terkenal. Bila dia kencing di sudut masjid, para sahabat marah. Yalah, tercemar maruah kita. Bangun para sahabat, mah, nak macam oi, nak pergi pukul. Ketika sahabat bangun nak pukul si badui ni tadi, apa reaksi Nabi? La tuzramuhu da'uhu fatarakuhu hatta bala. Duduk. Biarkan dia buang air kecil sampai dia siap kencing. Sahabat protes, ya Rasul, takkan nak biar. Ini kurang hajar namanya, ya Rasul. Cuba bayang kalau kita, ya, masjid Jamik kita ini, tiba ada orang luar masuk, datang kencing dalam masjid kita, sudut masjid. Apa jadi? Saya ingat 13 Mei, ya, bukan 13, 14, 15, 16, 17 sampai 31 Mei pun ada agak. Pasti kita marah. Tapi Nabi pun kata, sabar, kata Nabi. Jangan kau kacau dia buang air kecil. Sahabat kata, kalau kita biar, akan datang orang akan suka-suka hati masuk masjid kencing, ya Rasul. Nabi kata begini, aku pandang jauh. Orang tu tengah kencing. Kau kejar dia, pasti dia takut. Bila dia takut, dia lari. Asalnya dia kencing setempat, dia kena takut, dia kencing sambil berlari. Ataupun dia berlari sambil kencing. Dah jadi bomba. Guguk satu masjid. Jadi asalnya tempat kotor tu setempat, dah jadi satu masjid kotor. Sahabat tak pandang jauh macam Nabi. Lalu Nabi kata, bukankah nanti aku akan ajar ilmu pada kamu? Ihriku alaihi sajlan min ma'in aw darwan min ma'in. Aku boleh ajar macam mana nak bersihkan satu kawasan ni, macam mana kalau najis, berapa gayung air nak pakai. Jadi tenang, kata Nabi, tenang dulu. Fikir panjang, fikir jauh. Maka badui ini bila dah panik, dia dah takut, dia pun angkat tangan berdoa. Kuat-kuat dia berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku, rahmatilah Muhammad,
dan jangan kau rahmati yang lain-lain itu ya Allah. Dia pun lari, sahabat-sahabat pandang saja. Walau bagaimanapun hadirin hadirat sekalian, hadis-hadis tersebut tidaklah bermakna bahawa Nabi tak pernah marah. Ini kita nak membetulkan biografi. Dan bukanlah malam ni kita juga nak cerita Nabi ni panah baran. Tidak juga. Jangan sampai kita ni tak reti nak marah langsung. Baru nak marah, orang suruh duduk. Sabar, Nabi tak pernah marah. Baru nak marah. Baru nak marah orang hina kita. Sabar, Nabi dulu orang kencing masjid, dia relax je. Sabar duduk. Susah kita nak berikan keseimbangan. Dia begini. Sebagai manusia, Nabi sendiri mengakui, innama anal basharun arda kama yardal bashar wa aghdabu kama yaghdabul bashar. Aku ini hanyalah insan biasa. Aku juga bergembira sebagaimana manusia gembira. Aku juga marah sebagaimana manusia biasa marah. Hadis riwayat Imam Muslim. Apa sebab kita katakan Nabi juga ada sifat marah? Mari kita tengok satu persatu. Pertama, Nabi SAW sepanjang hayat dia terlibat di dalam 101 operasi peperangan. Bagi Tuhan dapat dilakukan kalau tak ada sifat marah. Nabi terlibat dalam 28 ghazwah dan ada 73 syariah. Ghazwah ni Nabi turun sendiri jadi komandan pemerintah. Kalau yang syariah, Nabi koman dari Madinah, sahabat yang pergi berperang. 73 operasi ketenteraan. Kalau tak ada sifat pemarah, bukan pemarah panas baran. Kalau Nabi tu terlampau penyabar, tak payah perang sajalah. Tak payah perang lah. Tetamu layan je lah, buat air kopi, goreng kopuk, biarlah dia datang. Itu penyabar namanya. Tidak. Orang masuk sepadan awak kena marah. Takkan awak nak biarkan saja. Orang mencubuh kedaulatan awak, takkan awak nak biarkan saja. Ada sifat marah di situ. Artinya marah yang terpimpin. Marah terpimpin. Contoh yang lain. Adakah Nabi tak pernah marah kepada orang-orang kafir yang mengganggu segala urusan-urusan keagamaannya? Ada. Dalam satu peperangan, iaitu perang Khandaq, perang Parit, berlaku pada bulan Syawal tahun 5 Hijrah. Nabi menghadapi kepungan daripada orang-orang musyrik daripada pagi sampai petang, sehingga Nabi terpaksa anjakkan semayang asarnya dah dekat waktu maghrib. Dan itu melanggar prinsip Nabi. Nabi bukan macam kita, dia semayang on time. Macam kita kalau asar gelap sangat, subuh cerah sangat, lain kita. Nabi tak ada, dia disiplin. Subuhnya gelap, asarnya terang. Kita subuh gelap, asar terang, lain. Subuh terang, lain. Jadi bila dia terpaksa lambatkan semayang asarnya sampai maghrib, maka Nabi pun mengeluarkan satu ucapan, mala Allahu kuburahum wa buyutahum nara kama syaghaluna an salatil wusta hatta ghabati syamsu. Hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi, semoga Allah memenuhkan rumah mereka atau memenuhkan kubur mereka dengan api, sebagaimana mereka telah menyebabkan kita tunda semayang wusta, semayang asar, sehingga hampir matahari terbenam. Hadis riwayat Bukhari. Orang Arab, dia punya cara sumpahan dia tak sama macam Melayu. Melayu kalau sumpah seranah, sedap. Oh, Melayu menyumpah paling sedap sekali. Orang Arab, dia punya sumpah macam pantun. Kita dengar tu macam Allah beraluhnya, tapi kasar dah tu. Nabi hanya kata, semoga Allah membakar rumah mereka. Itu je. Tapi bagi Arab tu sumpahan lah. Saya lama di tanah Arab. Orang Arab, kalau kita gaduh dengan dia, wah bergaduh, menipu apa, kita pun sumpah, yakhrab baitak, terbakarlah rumah engkau. Oi, kau jangan cakap macam tu. Dia orang sensitif sangat cakap rumah engkau terbakar. Macam kita duduk di Johor ni, cuba orang sumpah begitu, moga rumah engkau terbakar. Lantaklah musim hujan, bakar. Rumah aku sebelah bomba, apa masalah engkau? Kalau kita tak sensitif. Arab pantang dia doakan rumah dia terbakar. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke Mekah esok, kod driver Arab tu buat perangai dalam bas ke apa ke, your house burn, fire. Takut dia takut betul. Jadi Nabi pun marah apabila semayangnya terpaksa ditunda gara-gara kepungan daripada tentera musuh. Satu. Yang kedua, tuan-tuan semua kenal dengan Musailamah Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab ini, dia mengaku menjadi Nabi di akhir-akhir hujung hayat Nabi. Maknanya Nabi masih hidup,
Dia mengaku jadi Nabi. Masa mula-mula dia buat macam parti baru lah kalau gitu Masa dia mula buat parti baru, orang ketawa dia. Ni siapa nak mengikut dia, orang gila. Tapi dia buat kempen bagus, 40,000 orang ikut dia. 40,000 orang. Jadi masa tu Musailamah Al-Kazzab, dia dah menjadi ancaman kepada agama ketika itu. Sampai Nabi sendiri ketika dikirim surat pada Nabi, dia ni rajin hantar surat pada Nabi nak minta berunding supaya tubuh kerajaan perpaduan. Sebab dia ada pengikut 40,000. Kata daripada kita bergaduh, baik kita bergabung buat kerajaan. Nabi pun menggelarkan Musailamah dengan gelaran Musailamah Al-Kazzab. Musailamah pembohong. Nabi gelarkan dia pembohong. Dia ni umur dia panjang. Rupanya orang pesen begini panjang umur, 150 tahun umurnya, panjang betul. Dia meninggal di dalam peperangan Yamamah, dibunuh oleh Wahsy semasa zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masa dia nak mengaku jadi Nabi, orang petikai dia, Musailamah, engkau tahu tak syarat nak jadi Nabi kena ada wahyu? Engkau ada wahyu? Ada. Acung kau baca sikit kau punya wahyu. Ya Difda'at binti Difda'ain naqiyalakum tankina lal ma'at taqdirin walasyaribat tamna'in. Orang ketawa. Wahai katak betina daripada dua pasang katak, bersihkanlah apa yang kamu bersihkan, jangan kotorkan air, jangan halang orang minum. Orang tak faham apa wahyu kau ni sebenarnya. Orang kutuk dia. Kemudian dia buat pula wahyu lain. Walailid damis wa dhi'bal hamis ma qata'at asadun min ratbin wala yabisin. Demi malam yang gelap gelita, demi serigala yang berdengkur, demi apa yang dipotong oleh singa. Apa benda ayat kau ni? Tapi dalam orang kutuk-kutuk dia, 40,000 dia ada pengikut. Maknanya tak mesti kita ni cakap elok, orang tetap akan ikut kalau orang percaya. Dia pernah berjumpa dengan Amru Al-As radhiyallahu anhu. Dia tanya, "Ya Amru, engkau punya Nabi ada dapat wahyu?" "Ada." "Cuba baca sikit aku nak dengar." Kata Amru, "Wal 'asr innal insana lafi khusr." Sampai habis lah surah Wal 'asri. Musailamah jawab, masa engkau baca tadi, aku pun dapat wahyu lah. Tiba-tiba wahyu turun. Engkau baca, aku nak dengar engkau punya wahyu. Ya wabaru ya wabar innama anta iradun wa sadar wa sa'iruka hafrun nakrun. Wahai bulu, sesungguhnya engkau selalu dicabut dan tumbuh semula. Kata Amru, apa punya wahyu engkau ni? Mana aku tahu wahyu turun. Dia pernah buat al-fil wa mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu khurtumun tawil wa lahu zail. Gajah, apakah itu gajah? Kamu tahu tak gajah itu apa? Dia ada belalai panjang, dia ada ekor pendek. Apa benda wahyu tak tahu. Dia buat inna a'tainakal khuq fasalli li rabbika waz'aj inna syani'aka huwal ibla. Kalau tuan-tuan jadi Nabi, boleh sabar ke orang macam ni? Hari-hari buat wahyu baru, memecah belahkan perpaduan orang Islam ketika itu. Satu hari Musailamah dia hantar 2 utusan. Dia hantar surat, Nabi antara layan tak layan. Dia hantar 2 wakil untuk mensuarat dengan Nabi nak tubuh kerajaan campuran. Hantar. Nabi pun tanya, awak berdua ni, awak percaya ke Musailamah tu betul Nabi? Dia orang pun dia ceramah pula pada Nabi, sesungguhnya Musailamah ni begini. Nabi ketika itu marah. Maka Nabi kata kepada utusan Musailamah, amma wallahi laula anna rusula la tuqtalu la darabtu a'naqakuma. Demi Allah, kata Nabi, kalaulah tidak kerana saya diharamkan membunuh duta atau utusan, demi Allah saya dah potong leher awak tadi. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Kalau orang kurang ajar sangat, takkan nak menyabar. Kurang ajar sangat, dia memecah belahkan, marah, tak ada sabar di situ. Begitu juga dalam contoh riwayat yang lain. Ini riwayat masyhur, tuan-tuan selalu dengar kisah ini. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersumpah, wallazi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bi hatabin fayuhtaba summa amura bis salati fayu'adzana laha. Demi Allah, aku nak lepas ni sekarang kita kumpulkan kayu api. Bilal azan, habis semayang aku nak cek
Siapa tak datang, kita bakar rumah dia. Nabi pernah. Adakah Nabi cakap tu dalam keadaan senyum, berpantun-pantun, bersyair-syair? Tak ada. Kita bakar je rumah dia. Nabi marah. Artinya, orang kalau tak datang sembahyang berjemaah ni, Nabi marah. Terutamanya orang laki-laki. Hadis riwayat Bukhari Muslim.